Alright. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sejahtera. Okay, Waalaikumsalam so hari ini kita ada tetamu special kita, Dr. Zul Azlin Nazali. Apa khabar? Alhamdulillah. Nizam, apa khabar? Sihat macam biasa. So macam kita janjikan, malam ni kita ada sembang moreh dua psikiatris. Ni tak ada kat tempat lain ni, dia ada dekat sini saja. So kita buat julung-julung kalinya. Biasa kita sembang, tapi kita tak rekod, kita tak share dengan orang. Hari ni yang kita semua yang kita cakap ni Zul akan dipertanggungjawabkan ni, sebab kita sebab kita rekod, kita share. Dulu so dekat kedai kopi je kan. So betul. Sekarang semua orang nampak. So the idea is simple. That is untuk kita bercakap tentang something yang dekat dengan jiwa kita, myself and of course yourself. Tapi kita nak everyone else yang share the video, yang view the video untuk get the same idea tentang apa yang kita nak buat. Of course macam mana yang di highlight dalam promosi program kita malam ni, kita nak bercakap tentang dua buku special ni, sebab bukan dua-dua buku ni ada, tuan buku dia pun ada dekat sini. So kita akan bercakap tentang dari kamar terapi ke lembar buku. Hyper tak aku punya tajuk. So basically that's the essence of kita punya discussion malam ni. So kita ada malam ni Dr. Zul Azlin. So boleh start introducing yourself sikit Zul Azlin untuk orang yang follow kita malam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nizam. Okey, harap-harapnya semua okey lah di Kuantan tu Okey, saya aku ke saya tak kisahlah kan. Saya Dr. Zul, pakar psikiatri dan juga pensyarah perubatan di UIA. UIA pula. Di USIM. Bekas pelajar UIA. Tapi di USIM, di Fakulti Perubatan Sains Kesihatan USIM lah. So ini buku, saya menulis buku Aku Dijangkiti Kehidupan, penerbitan Caterpillar. Rasa ni kerjasama dengan Caterpillar yang keempat rasanya kot. So Alhamdulillah ni buku yang memang didedikasikan untuk psikiatri lah. So ni dah start ke untuk kita perkenalkan semua pasal buku ni? So yang ni, buku ni bukan the only one yang Dr. Zul tulis Kita ada buku sebelum ni, ada Depresi. Betul. Betul. Yang terbaru novel Majnun. Ya, Alhamdulillah, novel Majnun. Dengan fiksi. Sebab tu saya kata penulis prolific. So within very short period of time dia zas terus 3. Dia nak catch up time. Okay, so Aku Dijangkiti Kehidupan dan Aku Nabisa adalah antara benda yang kita akan discuss malam ni. Alright, so kita start dengan something yang light dulu, just easy dulu. So of course everyone sekarang ni duduk dalam suasana PKP lagi, hence that's why kita berdiskusi mostly secara maya ni. Kalau tak boleh je kita set jumpa mana-mana tengah jalan kan. Tapi of course PKP yang datang ni bring a lot of colours to different people, and ada orang sebut we are all in the same storm but in a different boat altogether. So kalau Dr. Zul, so how do you view puasa Ramadan tahun ni dengan PKP? What's your perspective? Lama dah kan PKP ni kan, dah lebih 2 bulan kan. So dia ada banyak fasa. PKP time terkejut dengan bencana wabak ni. Kita pun masih, semua orang masih tak tahu macam mana nak hadapi benda ni. Kemudian kita ada kesan solidariti dengan kita punya klik rakan medik yang frontliners dan juga pekerja-pekerja kesihatan. Sempat jugalah jadi volunteer sekejap di KLIA, buat ujian saringan semua. Kemudian dah kita memahami new normal tu kan. So normal yang baru tu. So dah kita macam beradaptasi, dan kemudian puasa. But overall lah yang aku nampak lah dekat PKP wabak ni, personally lebih banyak mendekati buku lah. So Alhamdulillah
Memang novel-novel berlambat-lambat lah aku baca. Aku rasa macam lampau sangat pula ni kan, takut. Lepas PKP Overdose. lepas PKP 3 buah buku baru lah. Menulis surprisingly macam slow pula sikit. Banyak membaca. So Okay. itu pengalaman peribadi lah. But I guess tapi kita harap orang lain dapat adaptasi benda ni dan harap dia bencana ni settle cepat lah kan, supaya kita tak berlanjutan macam ni, dan raya pun kita akan menghadapi new raya lah, new form of raya kan. So Wallahualam, tengoklah macam mana. Ada orang kata this is back to basic. Betul. Maknanya kita kembali kepada dunia yang serba sederhana. Ya, betul. So kita betul-betul meraihkan dan perlu cherish lah persahabatan dan perhubungan manusiawi kan. Nizam macam mana? Di Kuantan. Nak balik kampung tak boleh? Itulah. Tapi Kuantan ni sebelum PKP pun dia slow je. Macam tak ada beza je. Sebelum PKP, lepas PKP ni tak ada banyak beza. Tapi one thing that I like about, I cherish about PKP ni is dia slow us down to some extent yang kita boleh spend some time to reflect on ourselves, especially from viewpoint of family. Most of us this is kita panggil macam opportunity yang kita tidak pernah terfikir. Maknanya almost 3 months duduk dengan anak-anak kan. Mana those yang bukan frontliners yang memang stay at home dengan family, we've never thought in our life yang kita akan diberi this opportunity untuk anak tak pergi sekolah, kita tak pergi kerja, we sit in together at home, then kita work out together. Apa kita nak buat ni as a family? What do you want to do? So tu yang macam-macam keluar tu. Yang berkebun tu ya? Itulah. So hari ni mengecat dengan anak-anak. So benda yang sebelum ni tak fikir nak buat, so end up kena buat jugalah. Alright, so that's puasa, PKP, a new norms for us. Of course, as a psychiatrist, kita every now and then bercakap tentang how things in our life affect ourselves to personal level. So everyone is different. Tadi Dr. Zul sebut tentang beradaptasi. One of the key for resilient untuk kita jadi tough in life ni is kemampuan kita untuk adapt dengan changes yang ada dalam life lah. So of course dia tak lari banyak dengan kita punya topik malam ni. Kita bercerita tentang kehidupan. So first book, Aku Dijangkiti Kehidupan, yang kita nak cerita malam ni. So apa cerita ni? Macam mana datang tiba-tiba Aku Dijangkiti Kehidupan ni? Siapa kena jangkit siapa ni? Sebenarnya ni idea di kepala penerbitan Caterpillar tu lah, Dr. Fad Razi tu. Maksudnya kalau dunia perbukuan kenal lah kot Dr. Fad Razi ni. Saya barangkali ni mungkin dia punya brainchild lah, dia punya idea. Dia dah banyak menulis tentang narrative form of medicine ni. Sebelum ni dia ada 25 case, ada 26 case, dan kemudian Cakar Ayam Doktor dulu-dulu lah yang paling famous, I think yang sell out dia ada Cakar Ayam tu. Kemudian dia datang dengan idea untuk keluarkan anecdotes psychiatry lah. So and of course lah dia ajak saya lah, and itu dia punya idea lah. Dan I think that's a good idea sebenarnya, dan I really support. Actually sebenarnya macam daripada tahun lepas lagi dah buku ni. So tapi dia banyak sangat publication dia, penerbitan Caterpillar tu, terasanya lah. Aku ni pandai-pandai cakap pasal Caterpillar kan. Tapi rasanya begitulah dia punya idea. So then dia keluarkan untuk tahun ni, alhamdulillah. So basically buku ni ada pesakit dan juga doktor. So ada 7 penulis, 4 pesakit, 3 orang doktor. So overall ada 11 cerita. Pesakit 4 tu memang seorang satu cerita. Panjang-panjang cerita pesakit tu, sebab detail cerita tentang masing-masing punya perjuangan dan juga macam mana mereka menghadapi isu kesihatan mental masing-masing. Kemudian doktornya aku, Dr. Hazrin
Hazrin ni new psychiatrist di Selayang. Dr. Nur Hidayah Jaris. I think dia master trainee psychiatrist. So aku ada 2 cerita, Hazrin 3 cerita, Hidayah 2 cerita. So semua tu kita orang punya from real case actually, real scenario. Semuanya of course lah kita banyak letak fictionalize kan lah dia punya karakter. And some of the symptoms pun kita try to tukar, tweak a bit sana sini supaya tak macam boleh identify sakit kan. So that's the idea lah. I think Alhamdulillah it's a great thing because sempat jugalah aku tengok kat Goodreads review. Oh Alhamdulillah kau punya program ni buat aku tengok betul ke buku ni okey ni, aku tengok kat Goodreads okey lah, okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So dia punya macam mana 7 orang ni berkumpul? Oh, to be honest, Fat Razi yang Fat Razi and the gang dengan geng Caterpillar tu lah, dia punya penyelenggara apa semua tu yang uruskan. So they just approach us individually. Dia jumpa kita orang individual. So by email ataupun WhatsApp ke. Tapi dia ada tanya jugalah macam like patient lain ataupun manuskrip lain, dia tunjuk aku juga okey ke tak, macam tu lah. So but I was not involved in the whole process of the book. So cumanya idea okey ke tajuk ni ataupun tajuk orang ni boleh masuk ke, tu ada jugalah dia tanya sikit. Tapi overall idea ni adalah Fat Razi and Caterpillar lah sebenarnya. Okay. So just nak share, Zul, I happen to know one of the author selain Zul Azlin lah, Faris. Faris Nazrin. Sebenarnya jumpa pun secara indirect. It happened that dia pernah membaca my book. Dia sendiri sebut in his own words he was inspired by it. Dan Alhamdulillah daripada situ dia makin berani untuk berkongsi apa yang dia alami dalam kehidupan dia. So pertemuan saya dengan dia was during one of the program dekat UAE. There were mungkin dekat almost 200 plus audience there. I didn't know he was there. Tapi one of the things that I mentioned dalam forum tu, it was a forum on mental health among university students. I said my dream as a psychiatrist is one day I want everybody boleh bercakap tentang kesihatan mental tanpa rasa malu. Okay? Tanpa perlu hold back anything about dia punya illness. And then bila kita buka sesi soal jawab, one of the person yang came up tu adalah Faris. And then dia cakap, I'm Faris, I am schizoaffective disorder survivor. Faris ni dia peserta lah program tu. Dia peserta. And so dia came up dan bercakap depan 200 people yang mungkin dia pun tak kenal, tapi dia very very proud to say that he's a survivor. So very courageous. I said that reflect back dengan what I said earlier, because to us kita nak orang fight the stigma, because of course to some patient the pain of the stigma tu is more than the pain of the illness itself. So we want them to help. So it's a good opportunity for some of these patients. Of course some takut nak bercerita, nak berkongsi, because mental illness is something very very personal to that person. Tapi bila orang tu willing untuk share dan kita sediakan platform, dan it's a wonderful thing lah. Okay. At least public tahu there are real people yang memang ada penyakit psikiatri, and they are not, dia bukan sebagaimana yang kita bayangkan. Mereka adalah manusia biasa yang menghadapi kehidupan biasa, cumanya dia ada penyakit mental, penyakit yang holding them back untuk buat functioning dengan baik dalam kehidupan seharian. So they are not monster. Dia bukannya seperti seorang yang orang selalu sebut gila, monster dan tak boleh bertanggungjawab. So that kind of stigma selalu kita komplain kan dalam media, kita cakap
dia portray orang-orang sakit mental ni gila, ganas. But then I think this kind of karya macam ni membuktikan bahawa orang-orang sakit mental ni dia boleh menulis, dia boleh ada feeling, dia memang manusia real yang perlukan pertolongan, dan most importantly they can get well. Tu yang, and this a real struggle to get well. So to me that's profound lah, tu power lah. Aku suka lah. Ni buku kau ni, ni Aku Nabi Isa ni. Nak ceritanya, kalau penonton nak tahu ni, sebelum aku tulis buku, Nizam dah tulis buku dah sebenarnya. I guess Contoh-contoh je. Aku Nabi Isa ni before you jadi psychiatrist kan? Yes. So 2013 nulis. I think in a way macam sort of inspire aku untuk menulis jugalah dalam bidang psikiatri ni. So kau mungkin ada saham sikit lah dalam depresi, terperuk, rasa ingin mati tu. Mungkin Aku Nabi Isa ada saham juga lah untuk inspire tulis. Alhamdulillah. Masa kau kat Australia kau tulis tu? Masa when I start writing tu, I have zero idea about dunia penulisan. Because it all started dengan tulis dekat dulu blog kan. Dulu kita semua ada blog kan. Aku tak tulis dengan tak ada surprisingly. So start dengan menulis di blog sebelum ada Facebook lah. Lepas tu transfer to Facebook. So writing ni jadi second habit lah selain bercakap. Hobi nombor 2 is menulis lah. Cuma one of the things yang drive me untuk keep on menulis adalah pasal sharing lah basically. Maksudnya sometimes kita rasa macam bagusnya kalau orang lain tahu benda ni. Because like I said, apa yang kita dalam psychiatry ni interesting kan, so maknanya kita we don't talk about illness alone, we talk about life experience. And maybe that day tu kita ada 10 patient depression, tapi every single of them tu ada different stories. So we're not just talking about walaupun orang discuss depression from the point of view biological, orang sebut pasal serotonin, orang sebut pasal teori that. Tapi in real life dalam bilik klinik kita tu, we learn so much about life from these people. And walaupun of course we are kita panggil apa, kita yang doktornya, kita yang merawat, tapi sebenarnya at the end of the session tu sometimes aku rasa macam aku yang gain something. Do you know what I mean? Macam we learn something about their experience. So kalau benda ni kita keep it within our room saja, aku rasa Allah ruginya lah benda ni. Ruginya lah that opportunity yang Allah bagi pada kita lah. So lucky or not, start nulis lah. I was rejected by two companies to begin with. So maybe the idea tu then wasn't that selling lah. Maksudnya orang tak rasa macam kenapa nak cerita pasal pesakit ni. Tapi alhamdulillah at the end dah hari ni dah fifth edition. Fifth printed. Cetakan kelima, alhamdulillah lah. Alright, so that's about how the book started. So we all have stories, tapi what's more important is what's inside, apa yang ada di dalamnya, what we want to learn. Cuma aku tertarik, kenapa aku dijangkiti kehidupan? Aku rasa ni tak silap aku, Fad Razi dia ada tulis puisi yang ada phrase ni lah, aku dijangkiti kehidupan ni. Ni idea Fad Razi lah. So dan dia tanyalah kita orang tajuk tu macam okey ke tak. Aku rasa quite catchy lah. So it's quite poetic lah. Poetic, aku dijangkiti kehidupan. Dia tak ada flavor stigma, tapi dia ada flavor yang catchy. As if like all of us like actually sebenarnya dijangkiti kehidupan, not bukan penyakit sakit mental saja. So what does it mean by kehidupan? So that's very philosophical untuk orang ponder lah, untuk orang fikir kan kehidupan. So to honest to Fad Razi lah ini tajuk dia. But to you, how do you view, macam mana orang bila dia ambil buku tu dia baca,
macam mana dia nak get the most out of it? Macam Okay. Okay, kalau macam buku ni dia anecdotal. So orang tak kisah nak baca kod mana pun, dia tak perlu ada beginning and the end. So kau just boleh pilih mana-mana tajuk dan kau boleh lompat-lompat lah. I mean, aku pun mula-mula dapat buku ni, aku baca lah aku punya tulisan dulu. Lepas tu aku baru baca tulisan-tulisan orang lain kan. Dia tak kisah, dia tak ada apa chronological order. Tu satu. Kemudian dia ada dua perspektif buku ni. So kalau perspektif pesakit, kau akan ada first person point of view lah, POV dia. So dia akan always aku, saya. So kau akan menjiwai watak tu seolah-olah kau sendiri tu pesakit. Kadang-kadang ada macam bunyi macam diary, kadang macam cerita, dan dia boleh buat kau lagi empati lah, to me. So ini buat aku terfikir juga, bila dah banyak menulis tentang sastra ke, cuba-cuba berjinak dengan sastra ni, aku buat juga literature review tau, academic journal. Sebenarnya di barat ni orang dah banyak dah bincang tentang literature and medicine. Maksudnya ada certain college perubatan yang mengajar pelajar-pelajar perubatannya sastra. So bila aku baca-baca, kita ni perlukan empati, tak kisahlah doktor ke ataupun semua orang lah, orang awam. Empati ni sebenarnya diperlukan to certain extent imagination. So kalau orang tu kurang imagination, dia susah sebenarnya nak empati. Lagi tinggi imagination orang tu, sebenarnya empati dia lagi mudah dapat. That's what I understand lah. That's what I understand from my reading. Dan make sense jugalah. And then penulisan macam ni, penulisan naratif ni, aku rasa penting untuk bawa orang into the emotional. Bukan kata kita nak emotional dari segi menangis, gugu-gugu tu, bukan. To get the whole vibe, supaya dia tak jadi dry. Dan at the end of the day, kita nak dapatkan empathy tu. So bila dah ada empathy tu, baru orang faham. This is how people with mental illness feels and struggle. So aku rasa all those 4 patients yang tulis dalam buku ni, I think they did a very fine job. Aku rasa, aku tak rasa dia orang pun nak jual buku, dia nak berkongsi, aku rasa lah. Ya. Aku rasa that memberi banyak benefits lah untuk orang awam. That's what I feel. Kalau lepas ni orang kata dia murung, dia depressed, bila dia baca kisah sebenar orang yang depressed, mungkin dia kena fikir 2 kali lah untuk dia self-proclaim yang dia is and that. Oh ya, boleh, tu boleh juga, betul. Selalu ada tu satu. Nombor 2, dia akan fikir, oh okey je orang ni pergi jumpa doktor kan, tak ada hal pun. Struggle, tapi yang aku perasan kebanyakan dalam cerita ni jumpa doktor lambat. Biasalah tu, kita punya patient pun ramai je lah jumpa doktor lambat kan. But I guess kalau orang yang membaca, dia akan mungkin tak nak melakukan kesilapan yang sama. So tak nak jumpa doktor lambat. So, dan of course macam kau cakap, kalau ada yang macam murung sikit ataupun stres sikit, mungkin dia fikir, aku ni tak seteruk orang dalam buku ni kan. So aku tak adalah siapa dia nak proclaim dia depression kan. So I guess ni satu cara yang sangat baik lah, untuk satu, kita menulis buku-buku non-fiction kan. Bagi aku buku macam ni, naratif ni dia macam in between fiction and non-fiction, sebab dia bercerita tentang diary dan dalam segi yang macam aku letak some fictionalized thing sikit dalam tu supaya lagi menarik sikit kan. So I hope dia lebih dekat lah dengan orang untuk memahami mental illness. Terima kasih. Alright. So so far pernah ada, so tadi kata ada tengok feedback Goodreads semua tu, macam mana orang reflection orang yang membaca?
Aku nampak yang bagus-bagus lah, tak tahulah. Aku bias ke. Apa yang dikongsi? Overall nampak okey lah sebab I guess because aku rasa mungkin dalam ni first time kot dalam Malaysia yang pesakit dan doktor menulis dalam satu naskah. Aku rasa di Malaysia mungkin first time kot. So public bila baca tu, oh this is new and dan memberi satu manfaat. Sebab aku pun memang aku baca habis lah semua ni. Penulisan yang pesakit tu memang realistik lah. So I get what they mean, the reviewer, pembaca. So dia really masuk lah. So even though kalau kau tak ada mental illness pun, kalau kau baca, you can start to empathize and you can start to understand. Because buku ni pula, yang menariknya, bila aku cerita, dia ada macam pamphlet psychiatry, dia ada macam info box lah. Dia cerita macam part aku dua topik aku tulis. Satu tentang OCD, satu tentang community psychiatry. So aku tengok jarang orang cerita tentang community psychiatry ni. So aku cerita tentang, dululah aku buka UKM tu adalah one of the visit yang aku rasa memang very very impactful lah to me kan, memberi kesan kat aku. So aku cerita tentang community psychiatry. So I hope people dapat manfaat dan benefits lah daripada situ. Okay, alright. So ada one of the things that yang kau tulis cerita pasal Mahadewi Penjaga. Itu pasal apa? Okay, itulah dia community psychiatry tu. Patient with schizophrenia. Yeah, family. The whole family with schizophrenia. So, aku buat cerita tu seolah aku macam boring lah dalam perjalanan nak pergi visit lagi tu. Itu macam pengalaman ketika aku jadi trainee psychiatry. Masa kita MO kan. So kita dah ada attachment posting sangkutan di community psychiatry. So one of the days tu pergi melawat dan aku tak tidur lambat, tidur tak cukup. So bangun pagi mengantuk. Adalah kita kan ada Monday blues, kadang-kadang bukan Monday blues, Tuesday blues sampai ke Friday blues kita ada kan. So every time kan bila visit kan ada taklimat sebelum bergerak kan. Case manager akan bagi taklimat, staff nurse ke. Aku dengar-dengar tak dengar je kan. So bila pergi tu nak balik cepat dia rasa dalam fikiran. So dalam cerita ni rupanya sampai ke satu rumah tu, aku tengok satu family tu adik-beradik, mak dia semua schizophrenia. And aku terkesan because yang menjaga dia adalah menantu. Maknanya orang luar lah kiranya. Suami perempuan ni dah mati. Suami perempuan ni je yang bukan skizofrenia dalam keluarga ni. Tapi dah mati. Tapi perempuan ni tak lari, tak keluar, dia still stay dengan family ni dan dia jaga family ni. So itu yang buat aku terkesan lah. Dan at the end of the day kita orang lambat balik visit tu. Because aku duk borak dengan perempuan ni lama gila dengan penjaga ni lah. So that's why aku macam letak nama dia macam Mahadewi lah. So it's like menunjukkan bahawa ada je superhero yang tak didendangkan lah, aku rasa. So itu aku try to dedicate lah dalam cerita ni. So maknanya walaupun kita pergi tu untuk treat, kita pergi tu untuk treat patient, untuk rawat so-called patients, tapi somehow kita yang dirawat, kita yang disedarkan. Macam it's a slap on the face lah. And so it's interesting. Sometimes macam baru-baru ni aku dah tengok satu video cerita tentang a patient kongsi dia punya experience with different psychiatrists. And then dia sebut lah, frankly dia kata ada yang sama good one, sama not so good one. And to me it's part of life. Kita ni semua belajar. And bukan nak kata bila kita psychiatrist ni we are the best person yang know
every single thing. So as we berjalan dalam perjalanan career kita sebagai psychiatrist ni, kita pick up things here and there untuk make us number one as a better person lah, number two as better therapist lah, insyaallah, hopefully. So hopefully orang yang baca ni akan do the same lah. Maknanya lepas baca tu dia something change lah in their life, walaupun bunyi macam grandiose, tapi harapnya that's a real thing. As simple as lepas dia baca ni dia rasa dia patut pergi jumpa doktor, that's a huge thing already. Ataupun dia dah maybe almost giving up dengan life, tapi bila dia baca dia rasa there's still hope. So to us that's huge lah. And so alhamdulillah, even myself dapat beberapa every now and then dapat beberapa sometimes orang PM dekat Facebook bagi tahu how by reading bit and pieces of apa yang kita share ni, it changed their life in some way. So aku pun pernah sebut kat dulu, it's not about berapa ribu kita jual buku ni, it's about changing even a single person kehidupan dia. That's what matter lah to me. Nizam, kita duk cakap impact buku tu pada orang lain kan. Tapi aku percayalah sebenarnya, and I speak for myself juga, masa mula-mula aku getting more serious with writing ni, aku rasa 4 orang tulis dalam buku ni, pesakit tu, I believe diorang menulis tu pun menjadikan penulisan tu sebagai satu terapi. So aku tak rasa diorang fikir tentang jualan sangat ketika tu. Ketika Fak Razi ajak diorang menulis tu, mungkin diorang tak fikir, tapi diorang menulis tu untuk terapi. Aku perasan lah. And one of them ni macam ada seorang ni, nama dia letak nama dia sini, Dura Ain ni. Dia banyak menulis dan dalam tulisan tu dia letak ada bait-bait puisi Rumi dalam tu. Dia kata membaca, dan aku faham macam membaca dan menulis tu dapat dia buang, dia channelkan dia punya all the stress. And then the first one tu, Faris tu pun dia start menulis, mula-mula karakter-karakter yang diciptakan dalam tulisan, dalam lukisan tu bercampur juga. Bercampur dengan halusinasi dia kan. Tapi aku rasa yang dia tulis tu, yang dia cipta tu yang therapeutic in the long run. So aku juga mengharap orang, kalau ada yang yes dia punya karakter yang dia cipta kan, aku mengharap kalau orang baca benda ni, orang jadikan penulisan juga sebagai satu terapi lah. Tulisan yang baik lah, tulisan yang proper kan. Dan aku juga menulis pun sebagai terapi diri aku juga sebenarnya. Kalau aku boleh share sikit, Zul, Faris Nazrin dia share one of dia punya Twitter ni, dia share dekat sini dia sebut this world is not always about the mentally sick. We're not always required to listen to the depressed only. Sometimes those who are stressed out, those who struggle every day, need to be heard and assisted too. Depressed people, you need to listen to, you need to help too. So it's very interesting point of view. Mana everyone else fikir mereka lah yang perlu dibantu, tapi diorang sendiri rasa the rest of the world ni need help. Yang menariknya, Faris ni yang boleh cakap macam tu tau. Kalau kita cakap, dah jadi lain tau. Kita dah jadi macam dia hanya boleh patient yang bercakap kepada patient lain. So betul, that is very interesting. Dia seolah-olah mengempowerkan pesakit-pesakit di luar sana tau, supaya you can do something to help other people juga sebenarnya. Betul, aku agree. It's very interesting. Okay, alright. So kita sebenarnya dah almost ceritalah buku kau ni. Kita dah habis masa ni. Tak, nanti aku nak tanya buku kau ni, Aku Nabi Isa ni. Aku ingat lagi once upon a time. Buku ni dah patut simpan store dah ni. Tapi kalau dah duduk print lagi, power tu. Aku ingat lagi in our fraternity pun, tajuk Aku Nabi Isa tu make some people cringe juga. Apa ni kan, macam takut kan. Tapi tak lepas Jakim. Tapi aku rasa kalau orang tengok intro pun dah faham lah apa maksud dia kan.
Aku yang nak tanya kau, ni pengalaman kau dekat Australia. Betul tak kan? Basically tu cerita tu anecdote sesuatu benda dekat Australia lah kan. Australia punya pengalaman. Any difference tak bila kau dah start kerja di Malaysia as a psychiatrist dengan pengalaman kau di Australia? Any difference? Different dari segi sistem dan juga dari segi how public dan patient tengok mental illness? In term of illness itself tu, to me tak ada beza. Dari segi depression is depression lah. Mana you talk about diagnosis, you talk about symptom, prognosis. Mana from theoretical point of view ni tak ada beza. Tapi the context of the illness tu berbeza. Contoh one of the things yang one of my supervisor dekat Australia dulu dia share dengan aku, dia kata in Australian system ni, when you are ill, the responsibility directly primarily goes to the health system. Maknanya kau sakit je, kau ni sepatutnya di look after oleh health system. Tanggungjawab sistem. Yes, unlike in Eastern culture macam kita, sebab my supervisor tu was Indian trained psychiatrist. Dia kata unlike our culture, unlike Eastern culture, dia kata when we are ill, bila kita ill, number one is family and society. So that's why sometimes people dia bukan benda pertama dia fikir is nak pergi jumpa doktor. Sometimes dia go back to the existing safety net yang dia ada, which is family lah. So that's why to me bila kita menulis macam ni, sometimes one of the highlight is about educating others. Sometimes bukan orang tu pun yang sakit. Tapi dia tahu, oh rupanya selama ni anak aku ni macam ni. Rupanya selama ni ayah aku ni jadi macam ni sebab tu. Rupanya sebab tu sebab ni. So it's about giving them different perspective tentang kehidupan lah. Aku bagi satu contoh lah. Contoh kalau kat Malaysia ni, sometimes aku dapat referral kalau dekat My Child Clinic tu adolescent yang problematic lah. So kiranya bila parents datang bawa anak jumpa kita ni, dia dah have given up everything. Maknanya mak dah try, ayah dah try, bawa jumpa nenek, makcik, pakcik, semua dah try, the system fail, dia serahkan anak dia kepada doktor untuk dirawat. And then contoh kalau adolescent ni sometimes yang kita jumpa is essentially conduct disorder. Maknanya it's a product of psychosocial issues. Issue parents, isu mak ayah, isu sekolah, bully dan sebagainya. So what we do bila duduk sejam setengah dengan parents, sebenarnya bukan kita tak start ubat, kita just tukar dia punya view, kita tukar dia punya perspektif je. Maksudnya before dia masuk klinik kita, dia view anak dia nakal. Bila dia keluar pada klinik, dia view anak dia ni perlukan bantuan. So bila viewpoint dia berubah je, sometimes that in itself to change the whole thing 180 degrees without us as a therapist ni do much. And macam aku selalu cerita tentang bagaimana cerita ada satu budak ni dia kena buang sekolah, kena gantung sekolah and everything. One day parents dia kena panggil dekat pengetua untuk ambil balik anak dia ni sebab anak dia ni kena buang sekolah. And then on the way back tu dia stop dekat kedai minum. Ayah dia bawa anak dia tadi tu minum. Tu anak dia cakap, kalau saya tak buat masalah, mesti saya tak dapat duduk minum dengan ayah kan. So dia sebut something yang very deep, very deep to the father lah. And I said to him, sebenarnya even before you come to see me, you dah already know the answer. Where the problem is. You just want somebody else untuk tolong reflect things for you. So that in essence, aku rasa apa yang kita buat dengan menulis ni adalah bantu orang lain reflect kehidupan dia lah. Sebab tu aku punya buku ni tajuk dia refleksi dari wad sakit jiwa. So maksudnya kita tak masuk pun dalam wad tu, tapi the reflection tu should be felt. Dan sepatutnya dirasa. Dia punya buku ni tu masa sebelum sampai ke publisher, tajuk dia sebenarnya
Tarbiyah dari Wat Sakit Jiwa. Skema dia. Tapi of course lah kena reject outright dengan publisher. So, sebenarnya aku Nabi Isa tu publisher yang suggest, sebab dia kata we need something yang tahun berapa tu? 2014. Lama. Dia kata we need something yang catch the eye lah. Maksudnya orang flip the orang nampak the cover ni, orang rasa kenapa pula aku nak jadi Nabi Isa pula ni. Kan. Betul. Tapi that's how psychiatry is. It's commonly misunderstood. Kalau orang tengok cover, orang boleh rasa ni cerita ajaran sesat ke, ini buku agama ke, ini buku apa ke. Once you get to know what's inside, then only you can feel it. So that's most of kita punya patience. Maknanya you tengok on the surface, you don't see much. Once you go deep, you get a lot lah. Okay, one of the things yang kita nak juga highlight dalam kita punya discussion kita ni adalah untuk kita make people aware more about mental illness, talk more about it. So in a way ini kita punya fight lah, Zul, kan? Maknanya ada dan di klinik, perjuangan kita, semua psikiatris, selalu orang sebut psikiatris ni asyik masuk TV lah, tulis Facebook lah, tulis tu, pergi ceramah sini, ceramah sana. Dia orang ni tak ada kerja ke? Kan, sometimes orang rasa macam tu, tapi to me, inilah kerja aku. So this is novel lah. Tulis novel lah. Cuma tak berlakon je lagi kan, belum ada psikiatris berlakon je lagi. To you, pada kau macam mana kau harap will come out of all of this with what we do ni? Harapan. Sama. That's why I try to go to the uncharted territory lah dalam fiction. Maknanya start dengan narrative medicine, kita try to educate through narrative stories. Aku terus go even further fiction. So my personal point of view, aku percaya fiction tu dia lagi dalam lah, dia tangkap tu. Dia tak boleh jadi didaktif kan, dia tak boleh didacting. Maknanya dia tak boleh mengajar-ngajar, tak boleh berkhutbah fiction ni. Tapi dia dia try to impart the kesedaran very halus. So that's very interesting because dia membuatkan aku pun belajar benda baru. So membaca lebih banyak. So alasan aku untuk membaca lebih banyak So interesting lah. To me, I hope penulisan tak kisahlah non-fiction ke fiction ke, memberi manusia tu ke arah satu kesedaran dan awareness bahawa ada manusia lain yang tengah struggle melawan benda-benda yang gaib ni. Orang cakap benda-benda gaib, orang ingat makhluk halus. Maksud aku adalah penyakit yang gaib. Penyakit yang kita tak nampak, yang X-ray pun tak nampak, ambil darah pun tak tahu apa benda. But dia ada. Depression tu ada, OCD tu ada, psychosis tu ada. So I hope dengan tulisan tu, macam kau cakap lah, kita tulis ni kadang-kadang bukan untuk patient tapi untuk community. Aku harap macam buku-buku aku Nabi Isa, Dijakiti Kehidupan, adalah someone yang membeli ke, letak somewhere dekat library masjid ke, library klinik ke. I mean, kadang-kadang kita harapkan Tok Siak tu yang baca, supaya bila dia nampak ada orang yang was-was kat masjid lepas ni, dia tahu yang ni OCD dan dia akan macam suggest orang tu pergi klinik. So kita nak community tu macam everyone talk about going to klinik, going to jumpa psikiatri. So orang akan rasa benda tu normal lah. Ini masalahnya bila doktor je yang cakap pergi jumpa doktor. Maknanya doktor je, jumpalah psikiatri. Tapi bila masuk balik ke society, semua ahli-ahli masyarakat kata, ini buatan orang ni. So kita boleh bayangkanlah bagaimana pesakit tu keliru kan. So betul lagi lambat pergi jumpa klinik tu. So I hope kita buku-buku macam ni lebih banyak. Dan kawan-kawan kita yang lain di luar sana pun mungkin boleh menulis juga. Kan, dan juga pesakit-pesakit lain.
Alright. So thank you so much Dr. Zul. Kita kalau sembang ni boleh sampai sahur sebenarnya. Tapi sebab kita ada agenda kita yang spesifik malam ni, tapi of course this is not the end of it. I hope this is the beginning of something new. Actually untuk penonton semua, saya dah already book Dr. Rostam for next session. So stay tune. So next session kita nak kejar selebriti. Aku dengar ada orang bersorak ni. Itulah. So kita nak kejar kita punya another psychiatrist kita untuk kita sembang moreh lagi. Kalau dah habis bulan puasa nanti kita panggil apa pun, kalau bukan pun sembang moreh. And maybe in one of the session nanti kita nak panggil patients, kita nak berbual, kita nak bercakap tentang benda-benda yang tentang kehidupan as a general. Then of course saya sediakan platform ni di Facebook Dr. Rozan Nizam Zakaria ni, but the ideas, the knowledge, the wisdom tu can come from anybody. So thank you again Dr. Zul Azlin Nazari, pakar psikiatri USIM, penulis buku Aku Dijangkiti Kehidupan yang kita kongsikan daripada awal sampai akhir tadi. So insyaAllah sebenarnya ini bukan session, the only session dengan Dr. Zul. Kita kena book lagi, banyak lagi kita kena discuss. Antara yang hangat ni nanti kita nak borak-borak cerita pasal jin ni. Nak borak-borak cerita pasal jin ni. So bulan puasa ni semua kena ikat, so kita hold dulu. Nanti bila dia dah keluar nanti baru kita panggil. Mungkin kita nak buat berbicara dengan jin. Featuring Dr. Zul Azlin. Alright. Any last words? Nizam, terima kasih banyak for this effort, usaha yang baik ni. Kalau agak ke aku nak adjust video pun aku tak kerti. Terima kasih. Harap-harap jadi manfaat dan semua ni yalah, of course lah, aku harap orang beli lah buku ni dan baca lah kan. Dan juga aku nak bisa juga terus sukses menulis juga Nizam, dan pesakit dan penjaga luar sana, insya-Allah setiap kesusahan itu ada kemudahan di celah mana kita try cari, ada juga kemudahan yang kita boleh jumpa insya-Allah. Cumanya kita tak tahu bila kita jumpa tu. Kita hanya boleh berusaha, dan kami doktor psikiatri dan juga staff-staff di klinik psikiatri cuba membantu mencari kemudahan dan mencari peleraian dan kesembuhan yang ada insya-Allah dengan kuasa Tuhan insya-Allah. Terima kasih Nizam. Okay, so selamat berpuasa, selamat mengejar Lailatul Qadar insya-Allah. InsyaAllah. Dan stay at home lah. Stay at home lah. Kalau kena kerja lah. Kadang kena pergi klinik dah ni. Kita berhari raya online aja lah. Betul eh? Ya, insya-Allah. So duit raya nanti kita letak nombor akaun tertera di bawah untuk apa yang nak banking duit raya guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku start recording eh. Alright.